لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف بإسناد متصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله, yang mana kita sampai pada hadis yang kedua daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini hadis yang pertama telah kita bacakan, yang mana hadis yang diriwayatkan daripada Hadrat Anas bin Malik. Dalam hadis yang kedua ni juga diriwayatkan daripada Anas bin Malik, tapi menerusi jalur periwayatan yang berbeza, ya. Wa qala haddatsana Humaid bin Mas'adah al-Basri haddatsana Abdul Wahhab al-Thaqafi an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang mana hadis yang kedua ini juga diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dan sampai kepada Humaid bin Abi Humaid menerusi Abdul Wahhab As-Saqafi, dan sampai kepada Humaid bin Mas'adah al-Basri, dan diriwayatkan oleh Hadrat Imam At-Tirmizi rahimahullah. Hadis ini juga seperti mana hadis yang pertama adalah hadis yang sahih, ya, daripada sudut penilaian para perawinya, ya. Hadis yang kedua ini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laysa bit-tawili wala bil-qasir hasan al-jismi wa kana sya'ruhu laysa bija'din wala sabtin asmaral lawn idza masha yatakaffa idza masha yatakaffa. Jadi ini adalah hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Tirmizi pada menyatakan tentang ciri penciptaan, yakni kejadian Nabi SAW. Ini daripada sudut fizikalnya, bahawa Anas bin Malik berkata adalah keadaan Rasulullah SAW itu, kana Rasulullah SAW rab'atan. Jadi rab'atan ni berarti bermaksud sederhana ataupun pertengahan, ya. Laisa bit-tawili wala bil-qasiri, tidaklah baginda itu tinggi yang keterlaluan dan tidak juga rendah yang sangatan, ya. Tidaklah baginda itu terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, ya, sederhana. Hasanal jismi,
Ini hasan artinya sifat yang baik, elok pada jisim tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-ciri fizikal, ciri jasmani tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu adalah begitu elok, begitu bagus, bentuk tubuhnya bagus. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin, dan adalah keadaan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sya'ar artinya rambut, ya. Adalah keadaan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu laisa bija'din wala sabtin, ya, tidak berkeadaan kerinting. Ja'd artinya ikal. Ini ikal tu maksudnya bergulung-gulung lah, ya. Tidaklah rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bergulung-gulung macam kerinting tu, bukan. Wala sabtin. Sabtin artinya apa? Lurus. Ada dinyatakan dalam hadis yang sebelum ini, ya, tentang keadaan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala bil ja'dil qatati wala bis sabti, ya. Kemudian dinyatakan lagi asmarul launi. Asmara ni berarti warna yang agak hitam manis, ya. Sebenarnya dalam hadis yang sebelum ni kita juga ada terbaca tentang ciri warna kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok hadis yang pertama tu ada dinyatakan, ya, mula-mula tentang ciri fizikal tubuh badan Nabi itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, ya. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kemudian dinyatakan tentang warna kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wala bil abyadil amhaq wala bil adami, ya. Abyad al amhaq ini putih yang seperti warna putih kapur. Jadi warna kulit Nabi bukanlah warna putih kapur sedemikian, ya. Wala bil adami. Kalimah adam ni kalau dalam bahasa Arab dia bermakna hitam manis, ya. Kalau dalam bahasa Arab dia bermakna hitam manis, bukanlah hitam pekat macam ini udah warna hitam, ya. Dia hitam manis tu dia ada unsur-unsur warna kemerah-merahan sikit, cerah sikit, ya. Berbanding warna Adam dengan warna asmar ni dia ada perbezaan juga, ya. Warna Adam ni dia lebih cerah berbanding dengan warna asmar. Warna asmar ni dia lebih agak gelap sedikit, ya. Jadi asmarul launi, ya, dalam hadis ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, dalam mensifatkan ciri warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Namun di sini boleh timbul suatu persoalan ataupun iskal, itu kalau dalam hadis yang pertama telah dinyatakan bahawa warna kulit Nabi itu bukanlah putih melepak pun bukan, warna putih kapur pun bukan, warna hitam manis pun bukan, ya. Wala bil abyadil amhaq wala bil adami. Adam tu artinya warna yang kehitam manis. Jadi warna kulit Nabi tu di tengah-tengah antara putih, warna putih kapur dan warna hitam manis tu, ya. Di sinilah ada timbul perselisihan pendapat di kalangan para muhaddisin, ya, dalam mereka memberikan pencerahan tentang sifat warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita ada bahaskan dalam kuliah yang lepas bahawa jikalau seseorang mengatakan kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hitam, maka para ulama boleh mengeluarkan fatwa kufur ke atasnya, ya. Namun dalam hadis ini dinyatakan tentang warna kulit Nabi itu tidak dinyatakan sebagai hitam, ya. Dinyatakan dalam kalimah Adam yang berwarna
hitam manis ataupun dinyatakan dengan kalimah asmar. Dalam hadis yang kedua ni kita jumpa kalimah asmarul laun. Jadi asmarul laun ini warna yang lebih gelap sedikit berbanding dengan warna yang adam. Ya. Namun boleh jadi juga dalam hadis yang kedua ni, warna yang agak gelap ini juga mungkin bukan merujuk kepada warna kulit, tetapi ia merujuk kepada warna rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan warna rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam warna agak gelap ke hitam-hitam manis, itu tidak ada masalah. Kadang-kadang rambut kita memang warna hitam selalunya. Macam kita selalu kita kata rambut sama hitam, hati lain-lain. Ya tak? Tapi hitamnya rambut Nabi itu bukanlah hitam pekat macam warna hitam yang kita tengok ni, ya. Dia ada unsur-unsur macam warna keperang-perangan sikit pun boleh jadi. Sebab apa? Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan inai, ya. Jadi warnanya tidaklah hitam yang pekat sedemikian, ya. Tapi ia bermaksud hitam manis, ya. Jadi ada perbezaan antara warna adam dan warna asmar. Kalau dalam hadis yang pertama dinyatakan bahawa warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bukan putih seperti kapur dan bukan juga berwarna adam. Adam ni maksudnya apa? Kalau kita kata kulit kita ni macam sawo matang, ya. Kalau dalam kitab ni tulis sawo matang. Kulit sawo matang ni macam kulit orang kita, orang Melayu lah, ya. Ataupun dalam kitab ada dinyatakan tentang warna yang sedemikian yang selalunya berlaku pada kulit manusia ni apabila dia berada pada kawasan padang pasir, selalu berada dalam kawasan kepanasan, kehangatan, ya. Maka kulit tu akan menjadi agak terbakar sikit lah, mungkin kerana kesan sinaran matahari, ya, ke atas tubuh badan tadi. Maka kulit tu akan menjadi agak gelap sedikit, tapi bukanlah gelap macam warna hitam ini kita tengok ni, ya. Dan ada juga pendapat yang mengatakan kulit yang berwarna asmar ni maknanya kulit yang selalu ada pada orang-orang yang berada pada bahagian khatul istiwa, ya, ini pada bahagian tengah bumi ni, ya. Kalau kita tengok bumi ni, bahagian yang tengah-tengah membahagikan antara kutub utara dan bahagian utara dan bahagian selatan bumi ni, tengah-tengah tu khatul istiwa, ya. Khat istiwa ni maksudnya tengah-tengah lah, garis tengah, ya. Dan yang kena pada garis khatul istiwa ni antaranya negara kita, Malaysia, ya. Nusantara ni, masuk Brazil pun ada, ya. Jadi kulit yang lebih kurang macam kulit kita lah, ya. Itu kulit yang berwarna asmar atau kulit berwarna adam ni. Namun dalam hadis yang kedua ni, asmarul launi mungkin boleh bermaksud merujuk kepada warna kulit pun mungkin boleh jadi, ya, ataupun mungkin ianya merujuk kepada warna rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana warna asmar ni lebih gelap sedikit berbanding dengan warna adam, ya, dalam yang dimasukkan dalam hadis yang pertama tadi. Kemudian iza masya yatakaffa'u, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, masya artinya berjalan, yatakaffa'u, takaffa'u ni artinya apa? Berjalan dengan keadaan tubuh badan tu agak condong sedikit atau bengkok sikit, maksudnya tunduk sikit, ya. Jadi jika berjalan, pergerakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu condong ke hadapan, ya, lebih kepada menundukkan pandangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada hadis ini
dapatlah kita ketahui beberapa perkara, ya, iaitu tentang satunya tentang warna kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kalau kita tengok pada hadis yang seterusnya, hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib, ya, yang mana hadis ini sampai kepada Imam Tirmizi rahmatullah alaih menerusi Mahmud bin Ghailan, daripada Waqi', yang beliau menerimanya daripada Sufyan, dan beliau menerima daripada Abi Ishaq, dan Abi Ishaq menerimanya daripada Al-Bara' bin Azib, yang mana beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain azimal jammah ila syahmati uzunaihi alaihi hullatun hamra'a ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Hadis yang diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib ini, beliau berkata bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rajulan marbu'an. Perkataan rajulan ini, kalau dalam sebahagian kitab, ya, baris huruf jim itu dinukilkan dengan baris kasrah, ya. Ada juga kitab yang dinukilkan dengan baris fathah, ya. Jadi apabila berubah baris, berubah makna, ya. Walaupun hurufnya sama, bahasa Arab ni dia begitu tinggi, begitu halus, ya, begitu teliti. Setiap baris, setiap perubahan baris huruf tu pun akan membawa pada perubahan makna. Jadi pada kitab yang ada pada naskah kita ni lah, kita tengok kitab ni dengan baris dhammah pada huruf jim, ya, dan dibaca dengan rajulan marbu'an, ya. Adalah keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Apa arti rajul? Ya, kalau rajulun, ya, maknanya jim didammahkan, ianya bererti lelaki, ya. Kalau jamak bagi rajulun, selalunya kita tahu kan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salah. Jadi rajul adalah kalimah mufrad daripada rijal, ya. Jadi rajulan ni dalam keadaan mansub, yang membawa mana khabar bagi kana tu, ia bermakna lelaki, ya, seorang lelaki. Adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seorang lelaki yang marbu'an tu sifat bagi lelaki tu. Marbu' ni artinya macam seperti makna rab'atan tadi, ya, maknanya sederhana, pertengahan. Ini seorang lelaki yang bertubuh sederhana. Kalau kita tengok dalam terjemahan ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang lelaki yang bertubuh sederhana. Yakni kalimah marbu'an itu sama maknanya dengan kalimah rab'atan yang kita tengok dalam hadis yang pertama itu. Ya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan, yakni sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, ya. Jadi begitulah dalam hadis yang ketiga ini juga menyatakan tentang sifat ciri fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, ya, tidak pendek dan tidak panjang, ya. Jadi rajulan marbu'an. Namun dalam setengah-setengah naskah kitab, kalimah rajulan itu dibacakan dengan rajilan. Yang jim tu dibaca dengan baris kasrah. Ada juga macam kitab yang naskah yang daripada saya ini,
Ya, ini kita Arab ni dibaca dengan baris fathah, ya. Jadi rajalan, ya. Jikalau dibacakan dengan rajulan seperti mana kita tengok dalam kitab yang ada pada kita ni, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, artinya membawa makna adalah keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu seorang lelaki yang tubuhnya sederhana, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Itu dapat kita fahami maksudnya. Namun jikalau dibaca dengan baris kasrah, ya, baris kasrah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajilan marbu'an, maka rajilan di sini ianya akan merujuk, mengisyaratkan kepada ciri sifat rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tidak terlalu kerinting pun tidak, dan tidak terlalu lurus. Ini sederhana keadaan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalimah rajilan kalau dibacakan huruf jim tu dengan baris kasrah, ya. Jadi ada dalam setengah-setengah kitab dituliskan dengan baris dhammah, ada yang dituliskan dengan baris kasrah, ada juga yang dituliskan dengan baris fathah, ya. Kemudian ba'ida ma bainal mankibain. Ba'id artinya apa? Jarak, jauh, ya. Ba'id artinya jauh, ya. Maksudnya ada jarak yang agak lebar ataupun panjang, ya. Ma bainal mankibain, apa yang ada di antara al mankibain artinya apa? Dua bahu baginda, ya. Al-mankibain artinya dua bahu. Jadi antara dua bahu baginda ni memiliki jarak dada yang agak lebar, bidang kita kata. Ya. Ba'idama bainal mankibain, ini lebar dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, ya. Ini jarak antara kedua-dua bahunya lebar. Ini bahunya bidang. Itu yang dimaksudkan, ya. Kemudian dinyatakan lagi sifat tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bahagian rambut, pada bahagian kepala, ya. Azimal jammati ila syahmati uzunaihi. Azim, ya, azim artinya apa? Azim kita tahu maknanya besar, ya. Azim, ya, maknanya besar, ataupun boleh menunjuk kepada dalam konteks rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bermaksud lebat rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Azimal jammati, ya. Azimal jammati maksudnya apa? Kalau dalam setengah kitab jim tu dibaca dengan dhammah. Ini azimal jummati, bukan jammati, jummati, ya. Jadi azimal jummati ia merujuk kepada keadaan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keadaan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa keadaan. Antaranya keadaan rambut al-jummah. Apa yang dimaksudkan dengan al-jummah? Al-jummah ni artinya rambut yang panjang, mencecah sampai lebih daripada ke bahu, ya. Ini rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kalau yang bahagian belakang tu dia akan mencecah sampai ke bahu. Kalau yang bahagian depan ni dia akan mencecah sampai ke telinga, ya, sampai mungkin boleh menutup telinga, ya. Jadi azimal jummati ila syahmati uzunaihi. Rambut baginda yang lebat itu, yang sampai sampai ke jummah tu, maksudnya sampai ke paras bahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga menyentuh pada bahagian telinga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tentang keadaan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam
beberapa syarah ada dinyatakan tentang rambut Nabi SAW dia ada dalam 3 keadaan. Ya. Pertamanya yang dinyatakan iaitu al-jummah. Al-jummah maksudnya rambut yang melebihi paras bahu. Kemudian yang kedua dinamakan sebagai al-wafrah. Ya. Al-wafrah ni rambut yang berada pada paras atas sikit pada bahu, iaitu sampai ke leher dia, hampir menyentuh ke bahu. Ya. Kemudian paras rambut baginda Nabi SAW ada juga yang berkeadaan dinamakan al-limmah. Ya. Al-limmah tu maksudnya rambut bahagian depan Nabi SAW ni panjang itu sampai kepada menyentuh cuping telinga. Bukan cuping telinga bahagian bawah, cuping telinga bahagian atas tu maknanya rambut tu menyentuh sampai ke cuping telinga, itu dinamakan al-limmah. Ini rambut Nabi SAW mungkin ketika pendek, ya. Sebab Nabi SAW pernah juga bercukur sebab tahlul selepas mengerjakan umrah haji, ya. Jadi panjang rambut Nabi itu ada dalam 3 keadaan, ya. Pada kebiasaannya, ya, sebab Nabi SAW pun bukannya selalu cukur kepala baginda sehingga, ya, habis semua rambut baginda dicukur kan, ya. Ada lebih kurang, kalau tak silap saya, mungkin 3 atau 4 kali saja Nabi SAW pernah bercukur dalam hayat kehidupan baginda Nabi SAW. Jadi kebanyakan ahwal, hal keadaan baginda, rambut baginda adalah panjang, ya. Ya. Jadi azimal jammati ila syahmati uzunai. Ini lebatnya rambut baginda tu sampai mencecah bahu, juga menyentuh ke cuping telinga baginda. Jadi kalau menyentuh ke cuping telinga dengan keadaan rambut tu dah sampai ke paras bahu, mungkin menutup bahagian telinga. Itu tidak mustahil, ya. Alaihi hullatun hamra'a. Alaihi, jadi atas tubuh badan baginda Nabi SAW, hullatun. Hullatun artinya pakaian, ya. Pakaian yang dipakai oleh baginda Nabi SAW. Alaihi hullatun, ini boleh jadi kurta atau jubah Nabi SAW ataupun kain rida baginda Nabi SAW, ya. Itu yang dimasukkan atasnya ada pakaian, ada kain yang menutupi tubuh badan baginda Nabi SAW yang berwarna apa? Hamra. Hamra artinya berwarna merah, ya. Namun merah macam mana? Dia bukan merah macam merah yang terlalu terang, itu bukan. Dia merahnya kalau kita kata macam merah, warna merah merun, ya, macam merah hati tu. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Ini Al-Bara' bin Azib berkata, tidak pernah dah kulihat, kan, sesuatu yang lebih indah daripada apa yang dilihatnya pada baginda Nabi SAW, ya, dengan tubuh badan baginda yang begitu sempurna, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ya, dengan warna kulit baginda yang tidak terlalu putih melembab macam warna kapur pun tidak, ya, nak kata hitam legam pun tidak. Jadi di tengah-tengah, nak kata dia cerah macam sawo matang pun bukan, tapi mungkin berada di pertengahan. Kalau menurut huraian para ulama, ianya ada juga dalam sebahagian hadis yang lain dalam menyatakan sifat warna kulit Nabi SAW. Ya, kalau tak silap saya, dalam sebuah hadis yang ada diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menyatakan bahawa sifat warna kulit Nabi SAW ni dia ada azharul laun. Azharul laun, azhar artinya apa? Bunga mawar, ya.
Warna kulit baginda tu ada kemerah-merahan macam bunga mawar. Jadi keadaan warna kulit baginda Nabi SAW memang sukar untuk kita nak buat kepastian, ya. Sebab apa? Sahabat-sahabat melihat Nabi SAW bukanlah pada suatu waktu semua melihat pada masa yang sama. Ada keadaan tertentu sahabat-sahabat, ya, mungkin melihat Nabi itu pada waktu petang ke, atau mungkin pada waktu siang, ataupun mungkin pada waktu pagi, atau mungkin pada waktu malam, ya. Kalau tidak, mereka tak adalah nampak. Ada dalam sebagian hadis tu menyatakan tentang wajah Nabi. Sahabat tu tengok wajah Nabi, dia tengok bulan purnama pula, dia nampak, wajah Nabi lagi bercahaya daripada wajah bulan. Maknanya dia tengok Nabi tu pada waktu malam, ya. Kalau waktu siang mungkin dia berbeza pula, tone warna tu dia akan berlaku dengan bayang-bayang lagi pengaruh. Mungkin nampak ada unsur kegelapan tu tidak mustahil, ya. Bukan mestinya waktu siang ada cahaya matahari kita boleh nampak warna yang cerah. Kadang-kadang ada juga kesan bayang-bayang tu akan berlaku juga, ya. Ataupun mungkin kesan minyak daripada kulit kita. Jadi itu semua boleh menjadi kemungkinan, ya. Jadi dinyatakan bahawa baginda Nabi SAW mengenakan pakaian yang berwarna merah, dan sahabat ini melihat bahawa keadaan Nabi itu begitu indah, tidak pernah dia melihat pun seorang yang lebih tampan daripada baginda Nabi SAW. Jadi daripada keterangan hadis-hadis ini, ya, dapatlah kita sedikit sebanyak gambaran tentang rupa paras baginda Nabi SAW, ya. Daripada keadaan fizikal, tubuh badan baginda yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Begitu juga keadaan warna kulit baginda, ya, tidak terlalu putih dan tidak berwarna hitam legap, ya. Yang ini berada di antara kedua-duanya tu. Dan bukanlah cerah seperti warna Adam. Warna Adam dengan warna asmar ni, kalau kita tengok dalam kamus, khasnya kamus Marbawi, saya pun ada rujuk tengok kamus Marbawi juga, nak bezakan warna Adam dengan warna asmar ni macam mana. Namun saya tengok makna dia sama, ya. Pada kalimah Adam dia ada bracket asmar, maknanya warna Adam tu dengan asmar tu dia dekat-dekat, hampir-hampir, ya. Kemudian bila saya tengok pada kalimah asmar, terjemahannya pun hitam manis. Kalau kalimah Adam pun terjemahannya hitam manis juga, ya. Namun bila saya buat tengok lagi dalam penjelasan-penjelasan tu, ya, namun dinyatakan bahawa warna yang asmar itu lebih gelap berbanding dengan warna Adam, ya. Dan menurut keterangan para ulama, sebagaimana yang telah saya maklumkan dalam kuliah yang lepas, bahawa para ulama mereka bersepakat dalam menyatakan warna kulit ini dengan berbagai-bagai riwayat hadis ini yang ada kalanya kita nampak bercanggahan antara satu sama lain, ya. Namun mereka telah merumuskan bahawa kulit Nabi SAW tu putih kemerah-merahan, ya. Yang ini ada berunsur kemerah-merahan. Ini putih yang bercampur kemerah-merahan, ya. Merah yang merah, mungkin merah yang merah hati. Kalau kita tengok, kalau kulit orang yang cerah pun kadang-kadang kita boleh nampak kemerah-merahan tu. Sebab apa? Urat-urat darah tu, ya. Jadi macam mana sebenarnya warna kulit baginda Nabi SAW tu, nak tahu, kita kena bertemu dengan Nabi SAW lah. Dekat akhirat nanti baru kita nampak, ya tak? Di dunia ni kita boleh khayal-khayalkan dulu
bayang-bayangkan, ya, berdasarkan segala pensifatan-pensifatan, kenyataan-kenyataan yang kita dengar daripada riwayat-riwayat hadis ini, supaya kita dapat rasa kerinduan, kecintaan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang dikatakan bahawa wajah baginda itu begitu indah, tampan, ya, sehingga lebih bersinar daripada cahaya bulan purnama. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Itulah sedikit sebanyak daripada hadis yang dapat kita bacakan pada malam ni. Itu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan laisa bit-tawili wala bil-qasir. Ya, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuh badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Hasanal jismi, yakni tubuh badan baginda itu bagus, ya. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin, adalah keadaan rambut baginda itu tidak terlalu kerinting, ya, dan tidak lurus, yakni ikalnya tu ada juga nampak beralun pada rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinyatakan tentang warna asmaral launi. Jadi asmaral launi mungkin boleh jadi merujuk kepada warna kulit baginda, ataupun mungkin boleh jadi juga merujuk kepada warna rambut baginda, sebab dia baru lepas cerita tentang rambut, ya. Ini rambut Nabi itu tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Asmarul laun, warnanya agak asmar. Asmar tu artinya hitam manis yang agak gelap. Jadi kalau kita hubungkan dengan kalimah yang sebelum tu, kenyataan sebelum tu, ianya menceritakan tentang keadaan rambut. Jadi boleh jadi asmarul laun itu merujuk kepada warna rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun mungkin sahabat itu merujuk kepada warna kulit baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin boleh jadi, wallahu a'lam. Idza masya yatakaffa'u, apabila baginda berjalan, gerakannya condong-condong ke hadapan, ya. Kemudian dalam hadis yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an, adalah keadaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu seorang lelaki yang sederhana. Ini maksud sederhana tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Ini kalimah rajulan itu kita baca dengan jim dhammah, jim, huruf jim yang berdhammah. Jikalau merujuk kepada baris kasrah, ia merujuk kepada sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus, iaitu sederhana. Ataupun mungkin juga ianya boleh merujuk kepada makna apa tahu, kalau jim tu dibaca dengan fathah, ianya boleh membawa makna apa? Kaki. Kaki pun menggunakan kalimah ra jim lam juga, ya. Jadi macam mana keadaan seseorang tu berjalan, ya. Jadi cara jalan Nabi SAW tu mungkin merujuk kepada cara jalan Nabi SAW, ataupun mungkin merujuk kepada bentuk tapak kaki Nabi itu tidak terlalu lebar, ini sederhana. Wallahu a'lam. Kemudian menyatakan tentang dada, bahagian dada Nabi SAW agak lebar, bidang dadanya, ba'idama bainal mankibain. Kemudian dinyatakan tentang sifat rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, azimal jummati ila syahmati uzunaihi, ya. Ini lebat rambut baginda Nabi itu sehingga mencapai ke had yang jummah. Jummah tu di mana? Di paras yang lebih pada bahu, ya. Sehingga mencecah bahu, boleh kita kata juga, ya. Dan menyentuh kepada bahagian uzunaihi, telinga, kedua telinga baginda. Ini rambut baginda itu menutup bahagian dua telinganya. Alaihi hullatun, atas tubuh badan baginda ada pakaian yang mungkin kain rida, ya, kain rida macam ni, kain, ataupun mungkin juga pakaian baju, ya, kurta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berwarna merah, yang mana sahabat ni meriwayatkan, ma raaitu syai'an, tidak pernah aku lihat sesuatu pun, qattu ahsana minhu, yang lebih indah, lebih tampan
daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini juga bertaraf sahih, ya, dan hadis ini juga ada dikeluarkan oleh imam-imam yang lain di dalam kitab-kitab hadis mereka, antaranya Imam Muslim, ya, dan Imam Abu Daud, ya, dan Imam Nasai. Begitu juga hadis yang sebelum ni, hadis yang pertama juga ada dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dan Imam Muslim juga ada mengeluarkan hadis yang pertama tu. Begitu juga Imam Ahmad ada mengeluarkan hadis tersebut. Hadis yang kedua juga ada dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab hadisnya, ya, Imam Muslim juga ada mengeluarkan hadis tersebut. Itu juga Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, ya, Imam Ahmad, dan ramai lagi. Jadi dalam menceritakan sifat-sifat baginda Nabi SAW ni, kita sendiri tidak dapat membuat telahan yang tepat bagaimanakah rupa sebenar baginda Nabi SAW. Kerana kita tidak ada lukisan ataupun lakaran rupa wajah baginda Nabi SAW. Yang ada hanyalah pensifatan yang dapat kita baca daripada penceritaan sahabat-sahabat tentang sifat baginda Nabi SAW. Namun ianya tidak menghalang kita untuk mengkhayalkan, membayangkan wajah baginda Nabi SAW. Jangan kata bayangkan wajah Nabi jadi syirik pula, tak ada, ya. Kalau tidak, kita nak buat amal, nak mimpi Nabi SAW tu buat apa? Sebab apa? Ada fadilat dia, ya. Kalau seseorang yang dapat bermimpi melihat Nabi SAW, kata Nabi, insya-Allah dia akan melihat Nabi dalam keadaan jaga. Maksudnya gambaran wajah Nabi SAW tu akan sentiasa hadir dalam ingatan dia, ya, walaupun dia dalam keadaan sedang berjaga. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Insya-Allah apa yang baik daripada Allah Taala, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita jadikan iktibar untuk kita mencintai baginda Nabi SAW, mengasihi, merindui baginda, dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.